Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Muka surat 10. Muka surat 10. Al-Qawaid, Grammar, tata bahasa. Al-Badal, Al-Badal, Al-Badal. Al-Badal ialah penyempurna kepada orang yang sedang kamu ceritakan. Atau Al-Badal ialah penyempurna kepada perkara yang kamu maksudkan. Al-Badal ni kalau tiada, tidak mengapa. Tapi kalau ada, dia membantu kamu memahami apa yang cuba disampaikan dengan lebih jelas. Ja'al qaidu. Ja'al qaidu. Ketua datang. Ketua datang. Akramtu sadiqaka. Aku muliakan kawanmu. Yu'jibunil baitu. Wah, cantiknya rumah. Akalnal ka'kata. Kami sudah makan kek. Sedap. Kami sudah makan kek. Akalnal ka'kata. Ishtaharal hakimu. Ishtaharal hakimu. Full lama. Famous hakim tu. Fuyo. Hakim tu famous. Hakim tu masyhur. Yus'idunil abna'u. Anak-anak tu semuanya menggembirakan kami. Anak-anak tu, anak-anak tingkatan 5 tu, semuanya menggembirakan kami. Kamulah tu, kamu semua menggembirakan kami, guru-guru kamu. Baik, ayat yang dibacakan dari nombor 1 hingga nombor 6 sebentar tadi tidak ada kaitannya dengan badal. Tidak ada kaitannya dengan tajuk. Tidak ada kaitan dengan badal. Ketua datang. Apa badal kepada ketua? Aku muliakan kawanmu. Aku sanjung kawanmu. Aku hormat kawanmu. Siapa kawanmu? Cantiknya rumah. Oh, rupanya bukan semua bahagian rumah tu kamu kagum. Ada sebahagian dari rumah tu yang kamu suka, ada sebahagian dari rumah tu yang kamu tidak suka. Kami sudah makan kek. Ada 1000 kek di situ. Semuakah kamu makan?
Seribu-seribu kek kah kamu rasa? Famous Joto Hakim. Masyhurnya tu Hakim. Masyhurnya orang tu. Famous lah orang tu. Lama. Famous Joto orang. Kenapa dia boleh famous? Kenapa orang tu famous? Kenapa Hakim tu famous? Apa badal kepada Hakim tu? Oh, kamu semua menggembirakan saya. Kamu semua menggembirakan saya. Adakah sebab kamu cantik saya gembira? Ataupun adakah sebab kamu kacak bergaya sebab tu saya gembira? Tidak. Kamu menggembirakan saya. Tetapi bukan kekacakan kamu yang menggembirakan saya. Bukan kecantikan kamu yang menggembirakan saya. Apa badal kepada kamu? Apa kamu yang menyebabkan saya gembira? Baik, mari kita sekarang bicarakan tentang badal. Badal adalah ganti kepada objek yang hendak saya bahaskan. Badal adalah penguat, pengikut kepada apa yang cuba saya sampaikan. Sekiranya saya bilang nombor 1, ketua datang, ketua kelas kah, ketua pengawas kah, ketua asrama kah yang datang. Jadi, badal kepada ketua itu, kamu tentukan siap-siap bahawasanya yang datang itu, bahawasanya ketua yang datang itu ialah Khalid. Khalid ialah badal kepada ketua. Seterusnya nombor 2, saya muliakan kawan kamu. Kawan kamu ada berapa? Dalam kelas kamu ada hampir 75? Katakanlah, dalam kelas kamu ada 75 orang. Saya muliakan kawan kamu. Kelas kami ada 75 orang, Ustazah. Tolak saya lah kan, kawan saya kan. Ustazah muliakan kawan saya kan. Okey, dalam 74 orang kawan saya tu, sebab semua kawan saya, yang mana satu yang Ustazah muliakan? Muhammad adalah badal kepada kawan kamu. Muhammad adalah badal kepada kawan kamu. Cukup saya cakap, saya muliakan kawan kamu. Kamu sepatutnya boleh faham. Tetapi dengan adanya badal, menambah lagi kefahaman kamu. Yang memang semua kawan kamu, tetapi yang mana satu kawan kamu yang saya maksudkan. Contoh yang ketiga. Cantiknya rumah tu. Rupanya bukan desain rumah tu yang kamu minat. Bukan reka bentuk rumah tu yang kamu minat. Rupa-rupanya kamu kagum dengan rumah tu sebab rumah tu bercat baharu. Contoh sebelum ni cat dia merah. Tiba-tiba ini kalilah rumah tu cat dia hitam. Kamu pun punya main antik tu rumah warna hitam je. Tak pernah kita jumpa rumah warna hitam. Rupanya kamu bukan kagum dengan desain rumah itu. Rupanya kamu bukan kagum dengan reka bentuk rumah itu. Tetapi kamu kagum dengan warna cat rumah tersebut. Warna rumah tersebut adalah badal kepada rumah itu. Kalau kamu kata, rumah tu cantiknya, cukup. Tetapi kamu memberi saya badal, kamu memberi perincian, kamu memperincikan, kamu mengecilkan skop rumah dengan memberitahu saya bahawasanya bukan rumah itu semata-mata yang kamu kagum, tetapi warna rumah tersebut. Kamu makan kek. Kamu makan kek. Katalah tidak ada pun 1000 kek di situ. Ada sebiji kek yang sangat besar. Besar dia macam gajah. Ada kek yang besar macam gajah. Ada kek yang besar macam gergasi. Katakanlah kamu bukan orang. Katakanlah kamu bukan orang. Sila jadi semut
bagi tahu saya, akalna Kak kata. Kamu beritahu saya, kamu makan kek. Saya ragu-ragu untuk percaya. Betulkah kamu makan kek? Kesemuanya. Kamu adalah seekor semut. Saya adalah ratu semut. Kamu beritahu saya, kamu makan kek. Tapi saya mau tahu, kamu makan kek tu semua ke? Badal kepada kek ialah nisfaha. Badal kepada kek ialah nisfaha. Badal kepada kek ialah nisfaha. Kamu tidak makan kek semuanya, tetapi kamu makan kek sebahagiannya. Kenapa kamu makan kek sebahagiannya? Sebab kamu adalah semut. Semut mana boleh habiskan semua kek. Apalah kamu ni? Jadi kelas, sebenarnya kalau kamu beritahu saya kamu makan kek, sudah cukup. Tidak perlu kamu explain, tidak perlu kamu elaborate, tidak perlu kamu hurai, tidak perlu. Tetapi di dalam bahasa Arab ada kaedah nahu, ada grammar, ada tata bahasa yang namanya badal. Badal ini menerangkan objek atau perkara yang cuba kamu sampaikan. Kami makan kek, tapi kami tidak makan semuanya. Kami makan sebahagian daripada kek. Dan sebahagian adalah badal kepada perkara yang cuba kamu sampaikan. Ho! Famous Jo! Famous bedia! Famous bedia! Kamu famous sebab apa? Kamu famous sebab kamu buat masalah? Atau kamu famous sebab kamu pintar? Pilihlah yang baik-baik. Jadilah orang yang famous kerana kebijaksanaan kamu, bukan kerana masalah yang kamu lakukan. Ishtaharal hakimu dzaka'uhu. Hakim tersebut famous. Hakim tersebut masyhur kerana kebijaksanaannya mengalahkan pihak lawan. Kelas, hakim tu tidak akan famous kalau dia tidak bijak. Dan benda bijak itu datang dari usahanya. Kalau kita tidak berusaha, kebijaksanaan itu tidak akan dapat diperoleh. Belajarlah bersungguh-sungguh. Yang keenam, kamu semua menggembirakan saya. Saya gembira dengan kamu. Kenapa? Sebab akhlak kamu. Sebab kamu datang kelas saya. Sebab kamu dengar penjelasan daripada saya. Saya gembira sebab kamu berakhlak. Saya gembira sebab kamu datang kelas. Kamu dengar kelas saya. Kamu tidak ponteng mata pelajaran LAM. Saya gembira. Kamu menggembirakan saya. Cukup. Tidak perlu explain yang panjang, elaborate panjang-panjang. Tapi saya mau beri kamu badal. Bukannya badalnya, tetapi kamu yang menggembirakan saya sebenarnya. Cara untuk cepat detect yang mana badal ialah dengan melihat kepada perkataan huruf hu, ha, hu, hum. Cara cepat untuk detect, badal. Cara cepat untuk detect badal. Okey, adapun nombor 1 dan 2 adalah sejenis badal kul min kul. Okey, badal yang menyeluruh. Okey, telah datang ketua datang. Ketua datang. Khalid
Nama ketua tu adalah Khalid. Ini adalah sejenis badal kul min kul. Badal yang menyeluruh. Badal yang menyeluruh. Bila kita cakap ja'al qaidu, bila kita cakap ketua datang, bererti ketua kita datang secara keseluruhannya. Kul min kul. Tidak ada yang namanya ketua kita datang, mata, kepala, badan, tangan sahaja yang datang. Kaki tertinggal di rumah, belum balik asrama. Okey? Sekali lagi, kul min kul adalah badal yang secara keseluruhan, secara sempurna. Biasanya badal kul min kul ni orang. Biasanya, okey? Kalau bukan orang sekalipun, yang penting kamu perlu faham kul min kul ni adalah secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya. Contohnya, kamu balik ke asrama. Kamu balik ke asrama. Kamu balik asrama. Kamu tu, kalau ada badal di sebelah perkataan kamu, nama kamu, contoh, saya, Hidayah, balik asrama. Saya boleh je cakap, saya balik asrama? Oi, aku balik asrama oi. Oi, aku balik asrama. Boleh. Tidak ada masalah untuk saya cakap, aku balik asrama. Saya boleh juga cakap badal. Aku, Hidayah, balik asrama. Baik, Hidayah adalah badal kul min kul. Nama orang ni badal kul min kul. Kenapa badal kul min kul? Kenapa badal yang bermaksud secara keseluruhan? Sebab kalau saya cakap aku Hidayah balik asrama, bererti semua jasad dan roh saya kembali ke asrama. Bukannya separuh-separuh. Bukannya mata, tangan, badan, kepala balik asrama, tetapi kaki tertinggal di rumah. Tidak ada istilah itu. Sebab itulah namanya nombor 1 dan 2, kul min kul, sempurna. Adapun 3 dan 4 adalah sebahagian. 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 Ba'ad min kul. Separuh daripada sepenuhnya. Kamu tidak kagum dengan rumah secara keseluruhannya. Kamu kagum dengan sebahagian dari rumah sahaja. Kamu tidak makan, kamu kan semut, kamu tidak makan kek semuanya. Kamu hanya makan sebahagian daripada semua. Ba'ad min kulli ataupun juzuk min kulli. Sebahagian daripada kul. Kul dia baitu, keseluruhannya adalah rumah, keseluruhannya adalah kek. Sebahagian daripada rumah. Apa je yang kamu kagum dekat bahagian rumah tu? Warna catnya. Apa je yang kamu makan? Kek tu besarnya lah kek tu. Dia punya hiasannya kah kamu makan? Krimnya kah dia makan? Keknya kah kamu makan? Semua kah kamu makan? Macam mana kamu makan? Sebahagiannya je aku makan. Aku tak makan semua. Baik, 5 dan 6 adalah badal ihtimal. Badal ihtimal. Badal ihtimal. Kebijaksanaan dan akhlak adalah perkara luar yang menyebabkan seseorang itu sempurna. Kebijaksanaan dan akhlak adalah perkara luar daripada perkara yang kamu bincangkan, daripada objek yang kamu bincangkan. Perkara luar, perkara mendatang, perkara luar. Sedangkan juzuk min kulli atau ba'ad min kulli adalah memang sebahagian daripada perkara yang kamu bincangkan, perkara yang kamu bahaskan. Kebijaksanaan dan akhlak adalah perkara luar dan perkara tu mendatang. Okey?
Baik, yang merah ialah badal dan perkara yang kita bincangkan ialah mubdal minhu. Okey, mubdal minhu. Baik, kelas badal terbahagi kepada 3. Yang pertama, badal mutabik ataupun badal kul min kul. Yang kedua ialah badal ba'd min kul, badal sebahagian daripada yang sempurna. Dan seterusnya badal ihtimal. Bagaimana cara menguasai badal ba'd min kul dengan badal ihtimal? Ada hu di belakang, ada ha di belakang, ada hi. Ha, hu, hi dialah tu. Ada hu, ada hu, ada hum. Okey, dia ada dhamir muttasil. Artinya apa? Yang merah ni semuanya adalah badal. Badal tu apa? Badal tu menerangkan dengan lebih jelas lagi apa mubdal minhu dia. Apa perkara yang ingin kamu bahaskan. Kamu mau bagi tahu saya apa sebenarnya. Dan penggunaan badal tu adalah penerang atau lampu suluh ataupun memberi pencerahan yang lebih jelas kepada saya tentang apa yang kamu cuba sampaikan. Kalau kamu nampak badal berbaris depan atau waw atau alif, dia adalah rafa, marfu' bi dhammah. Kalau kamu nampak dia fathah, dia mansub, dia mansub. Kalau kamu nampak dia kasrah, dia majrur, dia majrur. Al-Qawaid, muka surat yang seterusnya, muka surat 12. Kita akan buat latihan. Yeay, seronoknya latihan. Sekiranya kamu betul semua latihan saya, artinya kamu sudah berjaya menguasai badal. Sekiranya kamu tidak berjaya menjawab badal, ataupun sekiranya kamu tidak berjaya menguasai latihan ini, bererti kamu perlu tambah latihan. Saya perlu beri ekstra latihan. Baik. Ha. U'ayyinul badal wa naw'ahu fil jumalil atiyah. Berdasarkan ayat yang diberikan, contoh 1 hingga 5, tentukan yang mana satu badal. Yang mana satu badal. Yang mana satu badal. Semula kelas, badal tu apa? Badal tu penyempurna ataupun pencerahan yang lebih mencerahkan lagi. Yang tadi asal-asal ketua datang. Okey, kita semua berada dalam kegelapan. Ketua ada banyak. Jadi saya berikan kamu pencerahan. Saya berikan kamu badal kepada ketua, iaitu ketua kelas, bukan ketua asrama. Contohnya. Baik. Tentukan badal. Baca ayat 1 dan tentukan badal. Baca ayat 2 dan tentukan badal. Baca ayat 3 dan tentukan badal. Baca ayat 4 dan tentukan badal. Baca ayat 5 dan tentukan badal. Yang seterusnya, tentukan naw'ahu. Tentukan jenis badal tersebut. Adakah dia badal yang sempurna, kul min kul? Adakah dia sempurna tu yang mana? Lupalah. Ingat,
Kalau badal sempurna tu mesti nama orang. Mesti orang. Kalau bukan orang sekalipun, dia adalah ayat penuh. Bukan sebahagian-sebahagian. Nanti kita tengok. Seterusnya ialah badal separuh-separuh. Kamu semut, kamu tidak makan kek semua, kamu makan sebahagian kek. Yang seterusnya badal ihtimal, perkara luar yang mendatang. Perkara luar yang mendatang kepada kamu. Baik kelas. Bapa kemerdekaan. Kamu tahu siapa bapa kemerdekaan? Kamu tahu siapa orang pertama yang melaungkan merdeka? Merdeka! Merdeka! Siapa? Merdeka! Merdeka! Kalau saya cakap bapa kemerdekaan, mesti mau sambung di belakang dia apa? Jadi apa yang disambung di belakangnya semuanya adalah badal. Yang seterusnya, cari perkataan ha, itulah badal. Cari perkataan ha, itulah badal. Cari perkataan ha, tidak jumpalah. Kalau tidak jumpa, dia bukan badal yang kedua, dia bukan badal yang ketiga, dia bukan badal yang separuh, dia bukan badal yang mendatang. Cari ha, jumpa. Jadi apa-apa yang ada ha, apa-apa yang ada hu, apa-apa yang ada hum adalah badal. Cara cepat untuk menguasai badal. Untuk orang yang tidak tahu makna ayat ini semuanya. Untuk orang yang tidak tahu makna ayat ini semuanya. Saya tidak pandai bahasa Arab, Ustazah. Saya tidak faham ini maksud dia. Tapi kamu perlu faham arahan untuk keluarkan badal. Keluarkan badal. Keluarkan badal. Yang pertama, sila cari nama penuh orang. Sila cari nama penuh orang atau nama penuh sesebuah perkara. Dan yang kedua, sila cari ha, sila cari hu, sila cari hi, sila cari hum. Sila cari apa-apa yang berkaitan dengan dhamir muttasil. Sebenarnya ayat yang kedua bermaksud pelancong tu menikmati Malaysia, bergembira dengan Malaysia. Pelancong bergembira dengan Malaysia, okey, apanya yang pelancong suka di Malaysia? Pelancong suka makanannya kah? Pelancong suka Gunung Kinabalunya? Jamaliha, kecantikannya, keindahannya. Bukan pelancong suka makanan di Malaysia, bukan. Pelancong suka Malaysia. Ya, okey, pelancong suka Malaysia. Apanya yang pelancong sukanya? Apanya itu adalah badal. Soalan yang ketiga, aku sudah baca buku cerita. Okey, contohlah. Kamu tidak suka membaca buku cerita. Weh, aku sudah baca buku Lam. Hebatkan aku. Buku Lam ni aku sudah baca lah. Punya main bangga kamu dengan kawan-kawan kamu yang kamu sudah baca buku teks Lam yang tebal itu. Belum lagi kita sekolah, tapi kamu sudah tahu semua dalam buku teks tu. Sekali bila diselidik, rupanya bukannya kamu
tahu semua isi dalam buku teks tu. Rupanya kamu baru baca isi kandungan. Kan kita baru belajar isi kandungan kemarin. Jadi sebahagiannya. Jadi kamu sudah baca buku cerita, suku daripada buku cerita tu. Bukan separuh. Bukan separuh buku teks kamu sudah baca. Kamu baru baca suku, lagi sedikit daripada separuh. 1/4. Okey, ruba' maksudnya 4 kan kalau arba'atun. Jadi 1/4 kalau ruba'. Yang seterusnya, kana al-khalifatu Uthman bin Affan thalitha khulafa'ir rasyidin. Soalan ini mengelirukan. Yang pasti dia kul min kul. Yang pasti dia mutabik. Soalan yang kelima. Sukanya bunga tu. Kenapa Cok kau suka bunga tu? Bukannya cantik pun bunga ni? Jelek je aku tengok. Tak, aku bukannya suka dia punya bentuk bunga tu. Memanglah bunga tu buruk sudah. Memanglah bunga tu macam tak cantik. Memanglah bunga tu buruk. Tapi cuba kau bau. Wangi. Cuba kau bau ni bunga wangi. Betul aku nak tipu. Oh, berarti bukan bunga tu yang kamu bukannya bentuk bunga tu yang kamu suka, bukannya warna bunga tu yang kamu suka, tapi kamu suka bau dari bunga tersebut. Jadi tentukan badal dan tentukan noun. Sebagai tambahan, kamu akan jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaikan arahan Zai. Nombor 1 ganti dengan 6, nombor 2 ganti dengan 7, nombor 3 ganti dengan 8, nombor 4 ganti dengan 9, nombor 5 ganti dengan 10. Baik. Nombor 6. Aku suka Ustaz. Matilah nak. Kamu suka Ustaz? Astaghfirullahalazim. Belum habis lagi aku cakap. Kenapa Cok kamu ni? Apa masalah kamu? Aku belum bagi tahu kamu badal lagi. Aku belum kasih tahu kamu badal. Kenapa Cok kamu marah-marah? Aku suka Ustaz. Bukannya aku suka Ustaz. Sini kau, aku kasih tahu kau apa badalnya. Apanya yang kamu suka? Baik. Yang seterusnya, cari ha, cari huma, cari hum. Itulah badalnya. Yang seterusnya, cari hu, cari ha, cari hum. Tiada. Berarti tiadalah kalau tidak nampak. Okey. Cari hu, cari ha, cari hum, cari huma. Tiada. Kalau tiada, tiadalah itu. Maknanya dia bukan jenis yang kedua. Badal ba' min kul, berarti dia bukan jenis yang ketiga. Badal istimal. Nanti kita tengok. Cari hu, cari ha, cari hum. Oh, ada. Tapi ini bukan jawapannya.
Sebab tu antara kepentingan untuk kamu tahu makna sangat memberi markah bonus kepada kamu. Okey? Ha ni kalau saya ajar tadi tu badal. Tetapi itu hanya terpakai di konsep 3 perkataan. Macam 3 perkataan kita boleh detect dengan cepat. Kalau 3 perkataan kita boleh detect dengan cepat. Who. 3 perkataan, okey, confirm who adalah badal. Tapi ni bukan wahuhu huha yang menjadi badalnya. Kenapa? Sebab kita ada badal lain di sini sebenarnya. Okey, sebab ayat dia panjang. Ayat dia panjang, so mau tidak mau kamu perlu menguasai perkataan, makna setiap perkataan. Okey? Tapi kalaulah terdesak, okey, tidak ada masalah untuk kamu menghentam dengan cara profesional, dengan cara orang bijak menghentam. Contohlah kamu tidak tahu apa maksud saya suka. Contohlah kamu tidak tahu apa maksud ustaz. Kamu tidak tahu apa maksud saya suka ustaz. Saya mau cakap tadi saya tidak suka ustaz. Contohnya kamu tidak tahu apa maksud saya suka ustaz. Okey, tapi kamu nampak dia 3 perkataan, kemudian kamu nampak ada who di sini, kemudian disuruh pula kamu cari badal, memang inilah jawapan dia. Okey? Baik. Cikgu pintar dan masyhur. Cikgu pintar dan masyhur. Cikgu tu berpengetahuan tinggi dan masyhur. Siapa cikgu tu? Apa badal kepada cikgu tu? Kata kunci dia mudah, nama penuh. Okey? Yang seterusnya, kami jalan-jalan di KK. Kami jalan-jalan di KK. Semua orang tahu bah KK. Tidak perlulah kamu kasih tahu saya lagi badal dia. Semua orang tahu KK. Kami jalan-jalan di KK. Tidak payah kamu bagi saya badal. Saya faham sudah KK tu apa. KK tu ibu negeri Sabah. Betulkah? Kalau salah, sorry ya. Saya tukarlah. Kami jalan-jalan di KL. Saya takut salah. Ibu negeri, ibu negara. Kalau saya salah, sorry ya. Mantap ibu negeri Sabah tahu kah? Tahu nak kita? Sorry nah. Okay. Kami jalan-jalan di KL. Cukup kamu bagi tahu saya KL, sempurna sudah ayat kamu. Itu hari cuti kamu pergi mana? Oh, time cuti hari itu kami pergi KL. Tidak perlulah kamu kasih saya badalnya lagi. Saya belajar geografi, bah. Saya lulus juga tu geografi tu hari tu. Tapi saya mau bagi tahu Ustazah badal dia juga. Saya mau juga kasih tahu Ustazah badal KL tu apa. Bayalah apalah. Kasih tahu lah. KL tu Zah. Ni badal dia. Saya bagi tahu Ustazah badal KL lah. KL tu ibu negara Malaysia Zah. Kalau Ustazah mau tahu lah. KL itu ibu negara Malaysia. Ibu negara Malaysia. Ibu negara Malaysia. KL. Ibu negara Malaysia. Hai. Saya tahu. Kamu tidak kasih tahu pun saya tahu sudah. Tak apalah bah Ustazah. Kasih can lah saya mau bagi tahu Ustazah yang saya sudah belajar badal. Jadi saya mau bagi tahu sudah sekarang Ustazah. Saya jalan-jalan tu hari di Riyadh. Riyadh tu ibu negara kerajaan Arab Saudi. Hebat kan saya Zah. Saya jalan di Riyadh. Saya jalan di ibu negara. Apa ni? Ke Mamlaka Arabia Saudi ya. Menyebut pun tidak pandai, bangga lagi dia jalan pergi Riyadh. Padahal jadi apa beza Riyadh dengan apa beza ibu negara tu? Kalau ibu negara yang panjang-panjang tu tidak ada, tidak boleh ke? Boleh, tapi sekarang kita sedang belajar badal, jadi mesti kasih ada. Okey? Oh, yang panjang-panjang begini ni apalah nama dia ni? Badal kul min kul ke? Badal
Badal juzuk min kul. Apa nombor 4 ni? Kalau saya bagi teknik tadi kan, saya cakap yang namanya nama penuh adalah yang nombor 1 kan? Kul min kul kan? Tapi hati-hati. Bila kamu melawat KK, adakah bermakna kamu melawat seluruh Sabah? KK sebahagian daripada Sabah. Berarti nombor 4 ni dia juzuk min kul. Dia ba'at min kul. Dia sebahagian daripada yang penuh. Kamu melawat Riyadh je, kamu tidak melawat Jeddah mungkin. Kamu melawat KK je, kamu tidak melawat Tawau, kamu tidak melawat Sempurna, kamu tidak melawat Sandakan, kamu tidak pergi KB. Kamu di KK saja. Kamu di KK saja, berarti adakah KK itu kul min kul ataupun juzuk min kul? Adakah KK itu sepenuhnya ataupun sebahagian? Jadi yang kelima, memang saya kata tadi, kata kunci yang pertama ialah ha, tetapi perlu kamu beri perhatian, ataupun ini adalah bonus kepada orang yang faham. Ini adalah bonus kepada orang yang faham. As-sayyidah. As-sayyidah. As-sayyidah, contohnya kita panggil cikgu lah ya. Cikgu lah ya, supaya kamu tidak keliru dengan makna sebenar sayyidah ya. Cikgu pandai. Cikgu pandai dan cikgu arif tentang permasalahan wanita, isu semasa permasalahan dan hak wanita. Cikgu faham, cikgu arif, cikgu tahu, cikgu bijak menyelesaikan isu permasalahan fiqh wanita, contohnya darah haid. Okey, adakah kanak-kanak perempuan yang keluar darah haid pada usia 8 tahun dikira sebagai haid? Jadi cikgu ni seorang yang bijak dalam hukum hakam hak-hak wanita dan permasalahan serta isu yang melibatkan wanita. Cikgu mana Ustazah? Cikgu yang mana? As-sayyidah Aisyah. As-sayyidah Aisyah. As-sayyidah adalah apa? Aisyah adalah apa? Ingat, badal ada 3. Yang pertama kul min kul ataupun mutabik. Yang kedua ialah juzuk min kul ataupun ba'at min kul. Dan yang ketiga ialah ihtimal. Selamat menjawab soalan ha dan zai, tetapi sila padam arahan zai dan ayat pada 1 hingga 5 zai terpakai di arahan ha. Okey. Zai adalah nombor 6 hingga nombor 10. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Jangan malas-malas.